Assalamualaikum Datuk Seri. Salam. Thank you Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama saya. Berkaitan dengan latihan Datuk Seri. Untuk seseorang yang di luar sana, untuk dia lebih dekat kepada ciri-ciri seorang rapera untuk melihat beyond form. Apakah pendekatan yang paling mudah boleh diambil? Apakah cara-cara untuk seseorang tu melatih minda dia untuk melihat beyond form ini? Okay. Kalau kita nak cuba melihat beyond form, yang pertama sekali kita kena buat keputusan dan ada niat bahawa saya akan melihat pada isi sesuatu. Itu yang pertama sekali. Kamu kena bagi tahu diri kamu kena buat keputusan bahawa mulai daripada hari ini saya akan lihat kepada isi sesuatu. Saya tidak akan mudah terpengaruh dengan kulit. Itu yang pertama sekali. Nawaitu sangat penting. Dan kerelaan untuk melakukan sangat penting. Yang keduanya ialah bila orang memberi ucapan atau kita baca sesuatu, let us analyze, atau biarlah kita analisa apa yang diperkatakan, apa yang kita baca daripada melihat kepada siapa yang bercakap. Pada saya, message is more important than the messenger. Itu yang keduanya. Yang ketiganya ialah jangan kita mudah terpengaruh dengan pandangan-pandangan majority. Ini saya tengok satu penyakit manusia ya. Penyakit manusia ialah mereka mudah terpengaruh dengan pandangan-pandangan majority, pandangan-pandangan mainstream. Kerana mereka berfikir, semua cakap begitu mestilah betul. Betul? Kan? Jadi takkanlah awak seorang betul. Tak. Jangan mudah terpengaruh dengan pemikiran hanya semata-mata kerana ia merupakan majority. Dan sekali lagi, sebagai seorang Muslim, saya lihat pemikiran yang revolusioner seperti ini terdapat dalam Al-Quran juga. Di mana Allah mengatakan, janganlah kau mudah terpengaruh dengan majority, kerana kebanyakan yang majority itu hanya menyangka-nyangka atau mereka hanya mendusta. Kira generasi turun-temurun mereka percaya demi percaya dan sebagainya. Ini bukan saya bercakap tentang agama tau. Saya cakap tentang banyak perkara dalam hidup, perbuatan dan sebagainya. Dan yang keempatnya ialah dari segi penilaian, ialah di sini kita juga harus belajar untuk mahu menimba ilmu. Maksud saya ilmu ialah, satu, kita ada ilmu sendiri dalam bidang masing-masing. Yang kedua, sebagai rapera, mungkin kita nak belajar sebagai contoh, apakah sebenarnya peruntukan undang-undang, apakah sebenarnya peruntukan perlembagaan. Dan bagi mereka yang melibatkan diri dalam NGO dan sebagainya, mereka nak tahu juga bagaimana kita boleh bekerjasama di antara NGO. Janganlah masing-masing NGO itu merasakan dia sajalah yang berkhidmat, dia sajalah yang berjuang untuk satu perkara. Jadi perkara-perkara macam ini yang perlu kita latih diri kita. Berbalik kepada tajuk kita, Datuk Seri buat pahala dan dosa penggunaan kuasa ni, adakah Datuk Seri, dari pandangan Datuk Seri dan pandangan rapera sendiri, adakah kita bersalah ataupun kita masih ada dalam situasi yang mana kita tidak dapat melahirkan seseorang yang betul-betul menggunakan kuasa sebagaimana yang seharusnya seorang rapera menggunakan kuasa? Okey. Saya gunakan istilah dosa dan pahala ni bunyi macam istilah agama, sebab agama yang gunakan dosa dan pahala. Dan kita dah biasa kita faham secara lumrahnya bahawa dosa dan pahala ini adalah sesuatu yang kita akan terima atau hadapi selepas kita mati. Betul. Okey. Saya gunakan konteks dosa sebagai satu perkara yang memudaratkan, pahala sebagai satu perkara yang memberi kebaikan pada diri kita dan manfaat pada diri kita dan juga pada masyarakat. Jadi kalau kita lihat dari segi dosa dan pahala politik, ini bermakna oleh kerana masyarakat berpolitik, apakah dosa-dosa yang dilakukan kepada masyarakat? Dan dari segi kegiatan manusia berpolitik, apakah pahala-pahala, manfaat-manfaat yang diterima kepada masyarakat? Itu maksud saya. Okay. Sebab pada saya, apa yang akan berlaku selepas kita mati, itu soal satu lagi. Itu soal yang tidak akan memberi kesan pada hari ini. Dan pada saya percaya bahawa apa yang kita buat hari ini adalah jambatan kepada apa yang akan berlaku besok, termasuk apa yang akan berlaku selepas kita mati. Faham ya? Faham. Jadi di situ kita kena fokus kepada apakah sikap kita berpolitik, apakah sistem politik kita, apakah apa yang dilakukan oleh orang politik hari ini. Semua ini secara keseluruhannya membawa dosa-dosa kepada masyarakat atau pahala-pahala kepada masyarakat. Secara amnya itulah apa yang saya maksudkan dengan dosa dan pahala politik. Politik ni malangnya is a
unnecessary evil. Satu perkara yang perlu, sebab politik ni satu tindakan ataupun satu sistem di mana manusia terpaksa untuk mewujudkan, untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang dapat memimpin masyarakat. Jadi di sini kita kena, masyarakat Malaysia kena betulkan apakah yang mereka harapkan kepada pemimpin politik. Dan kalau saya boleh cuba utarakan, pada saya seorang pemimpin yang sebenarnya adalah seorang pemimpin yang boleh mengangkat manusia daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lebih baik. Itu seorang pemimpin yang baik. He must be able to bring human beings to a better position, make a person a better person. Maksudnya jadikan seorang manusia tu manusia yang lebih baik. Jadi tak gunalah kalau dalam masyarakat tu, walaupun kita bercakap tentang Islam, tapi Islam yang kita cakap tu menjadikan Muslim bukan bertepatan dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tak guna kalau kita lahirkan, kita bercakap tentang Islam, kita bercakap bahasa Arab, tetapi Muslim kita lahirkan tu, orang tengok, orang kata, ya Allah, teroris, tak pandai dan sebagainya. Faham tak? Jadi kita kena ajak, kita kena adakan naratif-naratif agama dan sebagainya yang boleh membawa manusia tu kepada satu tahap yang lebih baik. Dan masyarakat lain pun lihat, ini yang kita nak. Jadi itu yang maksudkan. Jadi itu yang saya maksudkan dari segi politik tu haruslah menjadikan manusia daripada satu tahap yang rendah kepada tahap yang lebih tinggi. Saya menarik Datuk Seri berkaitan politik sendiri. Datuk Seri ada menyatakan dalam buku Rapera ni di page 24, di mana Datuk Seri menyatakan di situ, a Rapera knows that politics is not the beginning and the end of life. The beginning of life is life, you are born. The end of life is the end of life, you are dead. Between cradle to grave, there are many challenges, needs, issues, responsibilities, duties, temptation, etc. that will be put in your path of life. How you respond to these things will determine whether you are a mere rakyat or a Rapera. Jadi persoalan saya bagi Rapera, Datuk Seri, because Datuk Seri sendiri menyatakan atau mengaitkan dengan Rapera. Untuk seorang Rapera ni, adakah politik itu penting, Datuk Seri? Okay. Saya tulis tu sebab yalah, saya tulis berkaitan dengan negara kita sendiri, Malaysia lah. Jadi bagi Rapera, dia kena faham politik. Dia kena faham. Sebab apa dia kena faham? Sebab mau tidak mau, apa yang berlaku di medan politik, apa yang berlaku di negara kita, ekoran daripada politik mempengaruhi semua perkara. Terutamanya di Malaysia ni, negara kita ni, saya kesal dari segi ini. Saya sangat kesal dari segi ini kerana terutamanya daripada tahun akhir tahun 1980-an sampai sekarang, kita meletakkan politik di tahap yang terlalu tinggi. Dan kita letakkan terlalu tinggi sebab kehidupan kita ni terlalu dipengaruhi oleh politik for the past 40 over years. Itu masalah Malaysia ni. Segala-gala dipolitikkan. Kalau isu pendidikan dipolitikkan, isu agama dipolitikkan, isu isu employment dipolitikkan. Semua isu sosial dipolitikkan. Jadi semua isu. Jadi perkara inilah yang kita harus berhenti buat. Jadi apa yang saya cuba sarankan di sini ialah bagi Rapera, dalam Rapera memahami bahawa politik itu penting dan politik memainkan peranan dalam kehidupan, dalam sistem demokrasi kita. Tapi Rapera kena faham bahawa politik bukanlah segala-galanya. Kerana daripada buaian sampai ke kubur, kita ada macam-macam perkara yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Macam-macam. Dan kalau kita lihat pada diri kita sendiri pun, kita mainkan pelbagai peranan. Seperti Saudara Fudil sebagai seorang suami, sebagai seorang peguam, sebagai seorang rakan, sebagai seorang rakyat, dan macam-macam lagi. Jadi setiap peranan-peranan ini kita perlu memberi fokus juga. Dan bagaimana kita meningkatkan diri kita dalam setiap fokus-fokus ini. Jadi pada saya, Rapera tidak kira dia masuk UMNO ke, dia masuk DAP ke, dia masuk PKR ke, dia masuk Barisan Nasional, tak kira parti-parti politik manakah yang dia masuk. Sebab Rapera dia menjangkaui batasan politik. Begitu juga pada saya, Rapera tidak dibatasi oleh agama. Pasal Rapera dia bergantung kepada dua nilai, iaitu satu, nilai berfikir, yang keduanya dia setuju dengan nilai keihsanan. Jadi Rapera menjangkaui semua ini, di mana Rapera faham bahawa dari buaian sampai ke kubur dia ada pelbagai
aktiviti-aktiviti, pelbagai peranan-peranan yang perlu dimainkan, dan dia sanggup bekerjasama dengan sesiapa saja. Daripada parti politik mana pun, dari mana-mana NGO pun, untuk melahirkan manusia yang berfikir dan beriasan supaya negara kita, masyarakat lebih baik. Itu maksudnya. Jangan kita mati dalam politik. Jadi terima kasih Datuk Seri Terima kasih. kerana berkongsi pandangan Datuk Seri kepada kami, dan saya percaya kita akan berjumpa lagi dalam siri yang lain. Terima kasih kerana bersama dengan kami hari ini. Jangan lupa untuk tonton episod yang berikutnya dalam membincangkan topik pahala dan dosa penggunaan kuasa. Anda juga jangan lupa untuk like dan subscribe, dan jangan kedekut untuk share video ini dengan rakan-rakan anda.